Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Kamarun Zailan. Nombor metrik 206007. Saya akan membentangkan berkenaan menjalani subjek pengalaman awal di sekolah iaitu PALS selama 2 minggu di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 10 Leki. Okey. Yang pertama, latar belakang sekolah SNKBS. SNKBS Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 10 adalah sebuah sekolah menengah asrama harian negeri Perak. Lokasi sekolah ini terletak 16 km dari Bandar Setiawan dengan keluasan tapak 25 hektar. Iaitu lokasi ini bermula pada tahun 1988 dengan menumpang di bangunan Sekolah Kebangsaan Batu 10 Lekir seramai 147 orang. Pelajar terdiri daripada 1 kelas rancangan khas agama dan 4 kelas biasa. Pada tahun 1992, SNKBS berpindah ke bangunan sendiri yang terdiri dari 2 blok bangunan 4 tingkat dan kumpulan pertama sekolah ini menduduki SPM pada tahun 1993. 2 blok bangunan asrama dengan kapasiti 300 pelajar mula diduduki oleh pelajar pada tahun 2001. Kemudahan asrama adalah untuk menempatkan pelajar rancangan khas yang dipilih oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Pada tahun yang sama, SNKBS merupakan sekolah menengah kebangsaan pertama di daerah Manjung yang menawarkan mata pelajaran MPV iaitu Landscape Seni Reka Tanda. Bagi memastikan pelajar-pelajar pendidikan khas kawasan Lekir berpeluang untuk menyambung pelajaran peringkat menengah, pada tahun 2008, sekolah ini telah menempatkan 10 bilik darjah dan ruangan pejabat mula digunakan. Kini, SNKBS mempunyai 87 orang guru, 948 orang pelajar dan 40 kelas termasuk 3 kelas pendidikan khas. Sehingga kini, SNKBS mempunyai 11 orang pengetua. Keistimewaan sekolah mempunyai transformasi sekolah iaitu TS25, kelas rancangan khas dan 2 kelas aliran agama bagi tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Kelas aliran agama bagi tingkatan 4 dan 5, kelas MPV bagi tingkatan 4 dan 5. Mata pelajaran terbahagi kepada 2 iaitu Landscape dan Seni Reka Tanda. Okey, yang kelima, kelas pendidikan khas, dan keenam, SNKBS menawarkan kemudahan asrama dengan kapasiti 300 orang pelajar. Okey, seterusnya hala 7 sekolah. Objektif Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 10 adalah meningkatkan kualiti pengurusan dalam bidang perkhidmatan, kewangan dan sumber manusia ke arah kecacatan sifar. Seterusnya, mencapai 100% lulus dengan GPS 4.70 dalam peperiksaan SPM dan 7 orang murid mendapat semua A, sekurang-kurangnya 7 orang. Seterusnya, mencapai target ISO bagi peperiksaan dalaman, mengurangkan kes ponting sekolah bawah 5% dan mencapai 100% murid terlibat dalam aktiviti 1M1S di peringkat sekolah. Okey, SNKBS memegang moto ilmu, iman dan amal, dan slogan sekolah merupakan We Love, iaitu L untuk learning, O untuk our, V untuk value and E untuk everyday. Seterusnya, bidang sains pertanian yang terdapat di SNK Batu 10. Bidang pertanian adalah hanya menerima kemasukan sebanyak 22 orang murid sahaja ke dalam kelas tersebut. Murid perlu mengambil subjek elektif lain antaranya sains tambahan dan prinsip perkaunan. Pelajar juga akan didedahkan kerja-kerja amali seperti membuat sangkar puyuh, mempelajari teknik penanaman dan pembajaan dan lain-lain lagi. Kelas pertanian ini bernama Aspirasi di bawah kelolaan Puan Azimah binti Mashkuri. Okey. Berikut adalah pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Kekuatan yang terdapat di dalam PDPR di dalam talian adalah pada musim pandemik COVID-19 yang telah melanda sekolah ini, sistem PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran sekolah telah menjadi pengajaran dan pembelajaran di rumah secara dalam talian bagi membantu pelajar supaya proses pengajaran dan pembelajaran tidak terganggu. Terdapat pelbagai aktiviti yang telah dibuat oleh guru semasa PDPR dilaksanakan. Antaranya adalah perkongsian maklumat yang lebih mudah dengan hanya memberi laman sawang iaitu memberi pautan, link, atau hanya berkongsi
pautan YouTube yang dengan hanya menonton pada melalui Google Meet. Hal ini adalah supaya pelajar dapat melihat dengan lebih jelas dan lebih mudah untuk membayangkan dan memahaminya. Manakala kelemahan PDPR secara dalam talian adalah pelajar suka memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran akibat kekurangan kelajuan internet. Sebagai contoh, apabila guru menyampaikan pembelajaran, manakala pelajar yang mempunyai kekurangan kelajuan internet akan menonton pembelajaran tersebut secara terganggu ataupun tersangkut-sangkut. Tambahan pula, ia memakan kos yang tinggi bagi seseorang murid untuk membeli kuota iaitu data internet untuk memasuki PDPR secara dalam talian. Seterusnya, kemudahan alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru. Maklumat pembelajaran yang diberikan kepada murid adalah dengan lebih mudah lagi dengan menggunakan beberapa ABM iaitu alat bantu mengajar antaranya guru dan murid. Guru telah mencipta satu kumpulan di dalam aplikasi Telegram di mana ahlinya terdiri dari murid-murid kelas aspirasi yang diajar tersebut. Guru mudah memberikan maklumat dengan lebih banyak pada kumpulan Telegram tersebut. Tambahan pula, guru memberikan tugasan latihan kepada murid untuk disiapkan supaya dapat lebih memantapkan pengetahuan pelajar. Sehubungan dengan itu, guru juga mudah memantau murid supaya menyiapkan latihan tugasan yang diberikan pada kumpulan Telegram tersebut juga. Pada kumpulan Telegram tersebut, guru kongsikan pautan pada YouTube kepada murid dengan lebih mudah kepada murid yang diakses dan tontonan. Selain itu, alternatif yang diambil oleh guru untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran di rumah dengan lancar adalah dengan menggunakan aplikasi Google Meet sebagai alat bantu mengajar guru tersebut kepada murid supaya penerangan yang akan diberikan akan jelas dan dapat diterima oleh murid. Seterusnya, mengikut pemerhatian yang diberikan oleh saya pada amalan pedagogi yang dilakukan oleh guru tersebut di dalam kelas adalah dengan mengamalkan amalan pedagogi berpusatkan pelajar oleh guru. Amalan ini akan berjalan sebagai contoh respon murid terhadap aktiviti berpusatkan pelajar yang digunakan semasa pengajaran dimulakan untuk memastikan murid kekal aktif dan fokus di dalam kelas, serta guru menggunakan kaedah sumbangsaran di mana menggalakkan murid menggunakan imajinasi mereka secara kreatif dan kritis. Kaedah ini juga adalah bertujuan dapat membantu murid mencari idea-idea baru serta kombinasi idea antara satu sama lain. Situasi dalam kelas tersebut, guru menggalakkan murid memberi sumbangan idea terhadap sesuatu pengetahuan yang telah diajarkan oleh guru dalam bentuk jawapan. Hal ini mengikut pemerhatian akan membentuk pemikiran murid yang kreatif dan biasanya akan diarahkan kepada penyelesaian masalah-masalah tertentu. Seterusnya, guru juga menggunakan kaedah tunjuk cara semasa memberikan arahan pelajar untuk membuat kerja-kerja amali iaitu membuat sangkar burung puyuh di rumah murid masing-masing. Kaedah ini adalah untuk membiasakan murid dengan prosedur yang perlu diikuti oleh murid semasa membuat aktiviti kerja amali tersebut. Kaedah ini adalah seperti guru memberi tunjuk cara, langkah-langkah yang memberi murid peluang untuk menunjukkan bahawa mereka benar-benar memahami apa yang dipelajari. Oleh yang demikian, guru membuat langkah dan kaedah seperti menunjukkan kepada murid langkah-langkah yang harus diikuti oleh mereka supaya melakukan tugas yang diberi, dan murid juga perlu mengetahui tentang sifat tugas yang dimaklumkan. Seterusnya adalah rancangan pengajaran jika difikirkan. PDPR adalah sangat mencabar bagi guru. Dalam memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai adalah guru memberikan penerangan tajuk yang akan diajarkan pada kelas hadapan terlebih dahulu kepada pelajar pada hujung waktu pembelajaran dan memberitahu pelajar supaya ulang kaji terlebih dahulu berkaitan tajuk tersebut. Hal ini didapati guru dapat melaksanakan penyampaian maklumat serta isi kandungan dengan lebih tersusun dan membantu guru menguruskan masa dengan lebih cepat dan sistematik. Guru juga memberitahu bahawa penyusunan subtopik yang sistematik membolehkan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan dengan jelas dan terperinci. Oleh yang demikian, guru merancang pengurusan alat bantu
mengajar yang sesuai dengan menggunakan media yang sesuai supaya dapat mengaplikasikan dalam pengajaran seperti menggunakan laman web tertentu, YouTube, buku teks digital dan lain-lain lagi. Guru juga merancang setiap pengajarannya ke atas aspek kecerdasan, motivasi, konsep kendiri dan gaya belajar. Guru tersebut memberitahu bahawa setiap individu boleh meningkatkan kecerdasan sedia ada dan individu yang mempunyai kecerdasan yang sama dengan orang lain tidak semestinya mempunyai pencapaian yang sama. Guru itu juga memberikan motivasi memainkan peranan yang penting dalam keperluan untuk pencapaian pelajar tersebut. Pemerhatian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KIBAT dalam PDPR adalah guru menggalakkan kaedah pedagogi tertentu bagi memastikan murid berfikir aras tinggi. Aktiviti yang dilakukan oleh guru didapati bahawa guru memberikan tontonan YouTube berkaitan bab yang sedang diajarkan kepada murid dan menanyakan beberapa soalan KIBAT kepada beberapa orang murid supaya dapat menggalakkan pemikiran aras tinggi pada murid. Murid juga menunjukkan tindak balas yang positif di mana pembelajaran semakin rancak di mana murid saling memberikan idea dan bertanya kepada guru pada sesuatu soalan pemikiran aras tinggi. Okey, guru juga gemar mengaitkan apa yang berlaku terhadap keadaan semasa dengan bab yang dibincangkan di dalam kelas supaya dapat mengambil idea murid dan menggalakkan murid mengeluarkan idea-idea kehebat. Berdasarkan perkara-perkara di atas, jelas dapat membantu dalam persediaan diri sebagai seorang guru. Teknik-teknik yang diaplikasikan oleh guru dalam penyampaian ke atas murid sedikit sebanyak dapat memberikan pengetahuan bagaimana cara mengajar dengan betul supaya tidak hanya membual kosong ke atas pelajar tanpa sebarang input. Strategi penyediaan rancangan pengajaran yang dilakukan oleh guru menambahkan lagi pengetahuan di mana sebagai seorang guru perlu memikirkan terhadap murid dari segala aspek dan bukan hanya terhadap pembelajaran semata-mata. Penarikan perhatian murid di dalam kelas juga sangat penting supaya murid tidak merasakan belajar adalah membosankan dengan cara mengajar sambil menghiburkan murid berkaitan pembelajaran tersebut. Seterusnya adalah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Sukan dan permainan yang disertai adalah merupakan bola sepak. Kelab bola sepak adalah bertujuan dalam membantu murid lebih mendalami berkenaan teori bermain bola sepak dengan betul dan mendedahkan undang-undang dalam permainan bola sepak. Antara kekuatan pelaksanaan kelab bola sepak adalah murid akan mengetahui undang-undang bola sepak lebih terperinci dan murid lagi mengetahui cara bermain bola sepak secara teori. Manakala kelemahan pula adalah murid tidak mahir mengaplikasikan teori bermain bola sepak di atas padang dengan keadaan sebenar kerana hanya melalui dalam talian. Proses pengendalian aktiviti pula adalah pada hari pertama kurikulum kelab bola sepak SNKBS telah membuat undian berkaitan memikul jawatan kuasa kelab bola sepak supaya pengendalian kelab ini kelihatan lebih teratur. Seterusnya, semasa kehangatan kejuaraan perlawanan Piala Negara-Negara Eropah sedang berlangsung, kelab bola sepak SNKBS telah mengadakan pertandingan meneka skor beberapa perlawanan dengan menjanjikan hadiah terkumpul sebanyak RM35 kepada murid yang meneka tepat dan hampir tepat. Hal yang demikian adalah bertujuan menggalakkan murid menonton perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung supaya dapat mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan formasi, strategi dan cara bermain profesional yang betul untuk pengetahuan murid. Seterusnya, guru mendedahkan LOF iaitu Law of Football kepada murid menerusi Google Meet. Oleh itu, pelajar didedahkan apakah yang perlu dan tidak perlu di dalam sukan permainan bola sepak, berapakah pemain yang perlu ada di tengah padang dan lain-lain lagi. Ia secara tidak langsung akan menarik minat murid untuk bermain permainan bola sepak supaya murid dapat bergiat aktif dalam sukan untuk kesihatan. Oleh itu, kepentingan kurikulum terhadap profesionalisme keguruan adalah guru dapat mengenal pasti tahap kemahiran seperti merancang, membimbing, mengelola, melaksana dan menilai murid dalam mengurus aktiviti kurikulum.
Guru-guru juga akan lebih memahami tugas-tugas yang perlu dijalankan dalam pengurusan kokurikulum. Hal ini juga akan menunjukkan jika guru mempunyai kemahiran merancang yang baik, mereka akan memberikan komitmen terhadap pengurusan aktiviti kokurikulum. Guru-guru penasihat kokurikulum juga berperanan sebagai pembimbing pelajar di mana guru-guru harus membimbing pelajar-pelajar mereka ke arah kejayaan secara berterusan. Kesimpulannya, rumusan yang boleh dibuat adalah subjek pengalaman awal di sekolah iaitu PALS telah memberikan impak yang sangat besar kepada pelajar terutama dari segi aspek pengetahuan, fizikal dan mental. Subjek ini juga memberikan saya keterujaan apabila melalui dan mengetahui bagaimana situasi sebenar menjadi seorang guru serta mengetahui bagaimana cara menguruskan murid-murid di dalam kelas. Sebelum ini saya hanya berpendapat dan mengetahui kejayaan menjadi seorang guru hanyalah mengajar murid tanpa mengetahui aspek-aspek lain seperti pencapaian murid, pengetahuan, cara pembelajaran dan pengurusan pembelajaran. Apabila telah melalui sendiri situasi tersebut selama 2 minggu di SMKBS di bawah bimbingan guru pendamping Puan Azimah Ashkri. Seterusnya, cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh mencadangkan melakukan subjek PAS secara fizikal supaya dapat merasakan sendiri situasi sebenar keberadaan di sisi guru-guru yang lain serta mengambil suasana di dalam kelas bersama murid-murid. Hal ini, pelajar akan lebih menggalakkan pelajar ke arah profesion sebagai seorang guru. Program Sulam adalah program satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan tujuan pembelajaran khusus dengan khidmat komuniti yang melibatkan pelajar berinteraksi dengan komuniti yang melibatkan pelajar berinteraksi dengan komuniti bagi menyelesaikan permasalahan setempat dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang mereka pelajari semasa di bilik darjah. Cadangannya adalah melaksanakan program Sulam dengan pelajar bersama komuniti adalah seperti berkongsi bagaimana cara menghasil ataupun menternak burung puyuh melalui menggunakan sangkar buatan yang kurang kos. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan pembelajaran murid dengan menghubungkan teori dengan praktis di dunia sebenar. Pembelajaran teori dan dunia sebenar akan lebih mudah untuk dihubungkan dengan lebih mudah oleh murid. Hal ini akan menjadikan sesuatu teori menjadi mudahkan kerja. Sebagai contoh, cara kerja di dunia sebenar kadang-kadang tiada di dalam teori. Oleh itu, murid akan didedahkan pengetahuan yang lebih mendalam dalam sesuatu perkara. Kesimpulannya, ia dapat memenuhkan keperluan komuniti melalui aktiviti kesukarelawanan dengan menggunakan kepakaran pelajar mengikut disiplin. Sekian, terima kasih.